الحمد لله القائل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمين اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Kesucian Kalimah Allah yang Maha Agung. Hadirin jemaah sekalian, tuntutan menggunakan kalimah Allah oleh penganut agama selain Islam hakikatnya mengundang beberapa persoalan. Pertama, kalimah Allah bukan terjemahan bahasa Malaysia kepada perkataan God. Sebaliknya, perkataan yang mewakilinya adalah Tuhan atau Dewa. Sekiranya dirujuk kamus-kamus, nescaya akan didapati perkataan Allah merujuk kepada nama Tuhan dalam kalangan orang Islam, satu-satunya Tuhan dalam agama Islam, atau nama Tuhan yang berasal daripada istilah Arab yang digunakan seluruh penganut agama Islam tanpa mengira bahasa. Wujud alasan bahawa kalimah Allah dituntut kerana ianya diguna pakai dalam Bible edisi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Hakikatnya ianya adalah kesalahan sejak awal penterjemahan. Buktinya Bible edisi bahasa Inggeris tidak menggunakan kalimah Allah sama sekali. Sebaliknya menggunakan perkataan God merujuk kepada Tuhan Bapa dan Lord merujuk kepada Tuhan Anak. Justru, mengapakah mahu diterjemahkan perkataan God dengan kalimah Allah? Kedua, kalimah Allah ialah nama khas yang merujuk kepada Tuhan dalam agama Islam. Apabila disebut nama khas, maka ianya adalah khusus, istimewa, ditentukan atau diperuntukkan hanya kepada penamanya. Tidak sebagaimana kata nama am yang boleh diguna pakai kepada kelompok umum seperti Tuhan, manusia atau haiwan. Allah Subhanahu wa taala adalah nama Tuhan kepercayaan umat Islam. Justru, apakah agama yang menuntut penggunaan kalimah Allah ini tidak mempunyai nama Tuhannya? Ketiga, penama yang digunakan yang dinamakan dengan nama khas mempunyai identiti, ciri-ciri atau sifat-sifat yang memperkenalkannya atau mengasingkannya daripada yang lain. Sebagai contoh, rumah ibadat adalah kata nama am yang dikongsi sama. Sebaliknya, istilah masjid, gereja dan gurdwara adalah perkataan beridentiti yang membezakannya dengan yang lain. Justru, adakah rasional nama Allah boleh dirujuk kepada dua Tuhan dengan identiti serta konsepnya yang berlainan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, konsep ketuhanan adalah intipati atau pokok, yakni essence, yang membezakan satu agama dengan agama yang lain. Identiti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang dipercayai umat Islam, konsepnya terkandung secara tuntas di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang Esa, satu atau tunggal. Menurut ahli sunnah wal jamaah, esanya Allah Subhanahu wa taala pada zat, sifat dan perbuatannya. Esa Allah Subhanahu wa taala pada zat memberi maksud tiada pecahannya atau tiada taranya. Esa zat Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak, bukan bermaksud satu dengan dua unsur
atau satu dengan tiga unsur. Esa Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat memberi maksud tiada seumpamanya atau tiada bandingannya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan Tuhan dengan sifat-sifat manusia, dan tiada manusia sama sekali yang memiliki sifat-sifatnya. So, Esa Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan memberi maksud tiada sekutunya atau tiada tandingannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan, padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, surah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini menunjukkan seseorang itu menjadi kafir apabila menyatakan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai Allah. Ini bermakna kalimah Allah itu tidak boleh digunakan kepada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang membawa kepada kekufuran. Kaum muslimin yang berbahagia, Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan agama bagi negeri. Ini suatu jaminan undang-undang dan menjadi prinsip utama dasar pemerintahan dan perintah dan pihak berkuasa agama memastikan umat Islam memahami agamanya berpaksikan akidah yang benar dan kukuh. Sedarlah dengan dasar-dasar yang menjaga kepentingan agama Islam ini, amalan masing-masing umat Islam hendaklah ditingkatkan dan memakai akhlak Islam dan mencerminkan keindahan Islam dalam bermasyarakat dan bernegara. Penghormatan dan kemuliaan umat Islam bukanlah perkara yang boleh dicapai dengan berpolemik dan berdemonstrasi. Kemuliaan umat Islam terbina dengan akidah, ilmu pengetahuan, amal saleh dan sentiasa bersatu hati. Termasuklah tidak mencerca dan menghina keyakinan dan kefahaman agama lain. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan dalam titahnya, beta sentiasa menekankan agar rakyat beta dapat menghormati kepercayaan agama masing-masing dan tidak cuba untuk menyentuh sensitiviti agama lain yang boleh merosakkan perpaduan kaum di negeri Selangor ini. Jika umat Islam boleh menghormati penganut agama lain dengan tidak mencampuri urusan berkaitan agama mereka, maka beta juga menggesa agar penganut agama lain selain dari Islam untuk menghormati penganut agama Islam, khususnya dalam penggunaan kalimah Allah yang menjadi pegangan utama umat Islam. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa kalimah Allah adalah sifat mulia, lafaz al-jalalah, yang perlu dipelihara kesuciannya daripada dipermainkan, dipersendakan atau diletakkan di tempat yang salah. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang esa pada zat, sifat dan perbuatannya, yakni af'al, dengan penjelasan tiada tara, tiada tanding dan tiada tanding baginya. Tiada banding dan tiada tanding baginya. Umat Islam hendaklah sedar bahawa redha atau bersetuju atau membiarkan penggunaan kalimah Allah untuk selain agama Islam boleh membawa kepada kekafiran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepadanya dan ingatlah Dialah yang mentadbir segala-galanya. Surah Al-An'am ayat 102. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.